subuh tua dah nyanyuk, macam perangai macam budak-budak, nak main pasir, nak main tanah dan sebagainya. Jadi perempuan ini boleh cuci najis ayah dia, boleh mandikan ayah dia, sikat rambut ayah dia. Perangai orang tua apabila tak tengok anak akan menangis. Lambat bagi sesuatu benda akan menangis, perangai macam budak-budak. Perempuan ini punya baik dengan ayah dia, dia dukungkan ayah dia tengah belakang. Kerana apa? Dia tak mahu ayah dia menangis lagi, sebab sentiasa tengok dia. Dan supaya memudahkan dia nak capai sesuatu, nak bagi kepada ayah dia cepat-cepat. Jadi Sayyidina Umar puji dia, bagus sungguh perempuan ini. Pujian tersebut sampai kepada perempuan tadi. Dia kata, wahai Umar, kamu jangan puji aku. Kenapa? Aku sebenarnya bukanlah anak yang baik. Sayyidina Umar tanya, kenapa? Aku tengok apa yang ayah kamu lakukan kepada kamu, kamu boleh lakukan. Benar. Dia kata, ayah aku memberikan apa yang aku mahu, aku boleh berikan apa yang ayah aku mahu. Ayah aku mencuci najis aku dahulu, aku boleh cuci najis ayah aku. Ayah aku menjaga aku dahulu, aku boleh jaga ayah aku. Tetapi ayah aku menjaga aku, di dalam hati kecil dia, dia nakkan aku terus hidup. Dia inginkan aku terus hidup kalau aku sakit dan sebagainya. Tetapi aku jaga ayah aku dalam hati kecil aku. Bilalah orang tua ni nak mati. Anak jaga ayah, dia rasa lain. Bilalah orang tua ni nak mati. Lama sungguh nak jaga, sakit bertahun-tahun tapi tak pergi-pergi lagi. Jadi tidak sama kasih sayang. Kerana itulah ulama letak ayah dulu, datuk, barulah turun kepada anak, saudara dan sebagainya. Jadi janganlah kita mencari kasih sayang selain daripada Allah Ta'ala, kerana kasih sayang selain daripada Allah Ta'ala hanya dusta. Marilah kita mencari kasih sayang yang sejati, kasih sayang yang selama-lamanya, iaitulah kasih sayang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam erti kata, kita mesti meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang, apa yang Allah Ta'ala tegah, apa yang Allah Ta'ala benci. Maka kita barulah kita akan disayangi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, asas yang kedua Sayyidina Ali sebutkan untuk menjadi mereka yang bertakwa, untuk mendapat syurga Allah, mestilah wal amalu bit tanzil, beramal dengan apa yang Allah Ta'ala fardukan, apa yang Allah Ta'ala turunkan. Barulah kita akan disayangi, barulah kita akan dicintai, barulah kita akan terlepas daripada api neraka Allah dan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Kita mesti melaksanakan segala kita perintah Allah Ta'ala. Jangan kita ambil sebahagian yang kita rasa baik untuk kita, dan kita tolak sebahagian, kita bakul, disampahkan sebahagian yang merugikan kita. Belum selamat daripada api neraka Allah, belum mendapat kejayaan yang sebenar. Kalau kita mengaji kitab Tanbihul Ghafilin ataupun kitab Bisyaratul Amilin, ada menyebutkan sesiapa yang meninggalkan satu fardu, hadis Nabi, sesiapa yang meninggalkan satu fardu, sembahyang zuhur, asar, maghrib, isyak dan sebagainya, tinggal satu sahaja, maka nama dia akan tertulis. Dia meninggalkan satu fardu dengan sengaja, maka nama dia akan tertulis di depan salah satu daripada pintu api neraka Allah, yang dia wajib masuk ke dalam neraka tersebut kalau dia tidak bertaubat. Jadi menunjukkan kepada kita, kalau tidak melaksanakan perintah Allah Ta'ala, apa yang Allah Ta'ala fardukan, apa yang Allah Ta'ala perintahkan, belum mendapat kejayaan yang sebenar, belum mendapat syurga Allah. Marilah kita melakukan segala perintah Allah Ta'ala, walaupun hati kita rasa tak ada istilah seronok dalam hati, tapi rasa mudah sahaja nak melakukan amal ibadah. Tidak ada istilah seronok. Kalau istilah seronok ni, kita nanti nak lakukan sesuatu. Macam kita jaga 3 pagi nak tengok final Piala Dunia, pukul 1 pagi kita tak boleh nak tidur, tak boleh nak lelapkan mata. Sebab apa? Kita nanti perkara yang seronok. Tok Bilal, kalau dia jaga pukul 3 pagi, pukul 4 pagi, subuh pukul 5.40 ataupun pukul 5, pukul 6, maka dia akan sambung tidur balik. Sebab benda tu bukan seronok, benda tu tak seronok. Kerana itulah Allah Ta'ala menyuruh kita supaya banyak berdoa.
supaya diistiqamahkan diri kita untuk melakukan amal ibadah. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wasta'inu, minta tolonglah kamu, berdoalah kamu, memohonlah kamu bis-sabri was-salah, dengan bersabar dan juga dalam nak melakukan sembahyang. Kita nak melakukan amal ibadah, nak melakukan kebaikan, nak bersedekah, nak infak, semuanya kena bersabar. Nak sembahyang kena bersabar, nak hajat orang mari ke masjid dan sebagainya kena bersabar. Orang caci, orang maki, orang kata macam-macam. Jadi Allah Ta'ala suruh minta kepadanya supaya kita diistiqamahkan dalam melakukan amal ibadah. Kerana apa? Fa innaha lakabirah, maka sesungguhnya sembahyang dan nak bersabar itu berat, payah orang nak lakukan. Sebagai contoh, kita tengok di surau kita, di tempat kita sendiri, masyarakat ramai, tapi yang mari ke surau hanya mungkin tak sampai sebahagian, mungkin suku ataupun kurang daripada suku. Sebab nak melakukan amal ibadah itu payah, berat. Kita boleh bandingkan pasar malam dengan masjid. Pasar malam sebelah masjid dan masjid, mana lebih ramai? Pasar malam lebih ramai daripada masjid. Kalau ada majlis ilmu, pasar malam dengan masjid lagilah kurang. Alhamdulillah di taman, di pekan ramai daripada di kampung. Mungkin kuantiti ataupun jumlah penduduk di kampung sedikit. Tapi yang paling menyedihkan, kalau di kampung kita berjalan di Kedah, ada surau yang daripada subuh sampai ke isyak tidak ada azan. Saya pergi satu surau, saya azan subuh, saya iqamah, saya imam dan saya lah makmum. Jadi sebenarnya susah untuk melakukan amal ibadah. Subuh, zuhur pun begitu. Yang ada hanyalah asar, maghrib dan juga isyak. Waktu lain kosong, surau daripada azan dan sebagainya. Jadi menunjukkan kepada kita payah nak melakukan amal ibadah. Fa innaha lakabirah, maka sesungguhnya sembahyang itu, nak melakukan kebaikan itu berat. Kerana itu Allah Ta'ala suruh kita berdoa, fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, melainkan kepada mereka-mereka yang khusyuk. Sahaja rasa mudah nak buat amal ibadah, bukan rasa seronok, rasa mudah. Kita mari ke masjid tadi pun rasa mudah saja, bukan seronok. Kita rasa mudah, kita ada perasaan khusyuk nak buat amal ibadah. Kita tahu sebut khusyuk, tapi apakah erti khusyuk? Apa makna khusyuk? Alhamdulillah, sembahyang tadi rasa khusyuk, mesti ingat Allah Ta'ala. Apa makna khusyuk? Allah Ta'ala terang lagi makna khusyuk dalam ayat yang selepas itu, fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang khusyuk ialah mereka yang yakin dan percaya diri mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada Allah Ta'ala lah mereka akan dikembalikan. Kita ada perasaan khusyuk kerana kita yakin dan kita percaya suatu hari nanti kita akan mati, dan apabila kita mati kita akan dihadapkan di hadapan Allah Ta'ala. Kita mahukan apabila kita bertemu dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala redha kepada kita dan kita dimasukkan ke dalam syurga Allah. Kerana itulah kita melakukan amal ibadah, kita melakukan kebajikan, kita melakukan ketaatan. Sebab kita ada perasaan khusyuk, yakin dan percaya. Dan kenapa kita meninggalkan maksiat, kita meninggalkan dosa dan noda? Kerana kita tidak mahukan apabila kita bertemu dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala murka kepada kita dan kita dicampurkan ke dalam api neraka Allah. Jadi kerana itulah kita melakukan amal ibadah, kita meninggalkan kejahatan, meninggalkan maksiat, kerana kita ada perasaan khusyuk. Iaitulah yakin dan percaya kita akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Jadi asas yang kedua, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ialah
melaksanakan segala titah perintah Allah, ingin melaksanakan titah perintah Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala sendiri sebutkan berat, maka Allah Ta'ala menyarankan kepada kita supaya banyak berdoa. Asas yang ketiga untuk menjadi mereka yang bertakwa, Sayyidina Ali sebutkan ialah wasti'adadu liyaumir rahil, melakukan persediaan untuk hari bertemu dengan Allah Ta'ala. Kita buat persediaan untuk kita bertemu dengan Allah daripada segi ibadah, daripada segi infak harta dan sebagainya. Kita melakukan persediaan untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Nabi sebut al-kayyisu man dana nafsah. Orang yang cerdik ialah orang yang memenatkan diri, menundukkan hawa nafsu, wa amila lima ba'dal maut, beramal untuk hari selepas mati. Nabi sebut orang yang cerdik ialah orang yang memenatkan diri untuk kehidupan selepas mati. Mari ke masjid, mari ke surau, penat ataupun tidak? Penat. Tetapi kenapa kita datang? Kerana kita orang yang cerdik, kita penatkan diri kita untuk kehidupan kita selepas mati. Kita tak mahu Allah Ta'ala tanya kita, kenapa kamu tidak melaksanakan apa yang aku fardukan? Dan kita tak mahu masuk ke dalam neraka Allah Ta'ala. Jadi kita memenatkan diri kita, duduk dalam majlis ilmu, lenguh kaki. Kita dah berumur, jadi kaki kita lenguh kadang, gaut dan sebagainya. Jadi kenapa duduk juga? Kerana kita nak kehidupan kita selepas mati, kita nak kita ke syurga Allah Ta'ala. Biarlah penat di atas muka dunia, tetapi di hari akhirat senang. Dan Nabi sebut wal ajizu, orang yang lemah, orang yang bodoh, man aqta nafsahu wa hawaha, orang yang ikut hawa nafsu dan kehendak dirinya, wa tamanna 'ala Allahil amana, kemudian bercita-cita nak dapat kesenangan, nak dapat balasan syurga dan sebagainya. Sedangkan apa yang Allah Ta'ala suruh lakukan tak buat, apa yang Allah Ta'ala larang dia langgar dan sebagainya, maka kemudian bercita-cita nak dapat syurga Allah. Maka Nabi kata orang yang begini ialah orang yang bodoh, tak buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tiba-tiba nak dapat kesenangan di hari akhirat, mustahil dapat. Jadi marilah kita sama-sama menyediakan bekalan untuk kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Biarlah kita berpandangan lebih jauh. Jangan kita berpandangan hanya di waktu kita dewasa ataupun di waktu kita tua. Kita menyediakan bekalan, kita menyediakan harta dan sebagainya untuk hari kita tua ataupun untuk kehidupan kita hari demi hari. Biarlah kita berpandangan lebih jauh, iaitulah kehidupan aku di hari akhirat. Kita jangan takut dengan tua kita, kerana tua akan menemui kita, melainkan orang yang tak sempat. Macam yang cakap depan, belum tentu sempat tua. Mungkin seminggu, setahun, 2 tahun bertemu dengan Allah Ta'ala. Dan kita jangan takut dengan tua, kerana tua ini tidak kekal. Dan orang yang tua takkan masuk syurga, kerana apabila seseorang itu dapat masuk syurga Allah Ta'ala, walaupun umur dia 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun, merangkak sekalipun, tetapi apabila dapat masuk syurga Allah Ta'ala, umurnya kembali 7. Kalau perempuan 17, 18. Kalau lelaki, ada setengah hadis waktu yang paling kuat. Waktu yang paling kuat, ada setengah ulama sebutkan umur 30-an ataupun 20-an. Jadi jangan kita takut, kita takutlah kehidupan kita di hari akhirat selama-lamanya. Kerana kita ini sebenarnya hidup selama-lamanya. Daripada Allah Ta'ala mula cipta kita, sampai bila pun kita akan hidup. Umar Abdul Aziz dalam satu khutbah dia sebut, ya ayyuhan nas, wahai semua manusia, innama khuliqtum lil abad, sesungguhnya kamu ini diciptakan selama-lamanya. Walakinnakum tantaqiluna minad dar ilad dar, dan tetapi kamu hanya berpindah daripada satu negeri kepada satu negeri yang lain. Dahulu kita berada di alam ruh. Allah Ta'ala masukkan kita ke alam janin. Hidup ataupun tidak kita di alam janin, kita hidup di dalam perut ibu kita. Cukup 9 bulan kita keluar ke dunia, dan kita sedang hidup sekarang ini. Apabila sampai
ajal kita, malaikat maut menjemput kita, maka kita akan berpindah lagi ke alam kubur. Kalau kita baik, maka kubur akan menjadi satu taman daripada taman syurga setelah penat kita melakukan amal ibadah. Kalau kita jahat, kalau seseorang itu jahat, maka kubur akan menjadi satu kawah daripada kawah api neraka, mengazab orang tersebut sehinggalah hari kiamat. Apabila hari kiamat, kita akan berpindah lagi ke padang mahsyar. Hidup ataupun tidak kita di sana, kita hidup di sana, dan seterusnya apabila berlakunya hisab, kita lintas di sirat dan sebagainya, kita hidup di hari akhirat, kita hidup di syurga selama-lamanya, dan kita minta jauh daripada api neraka Allah Ta'ala yang kekal mereka di sana selama-lamanya. Jadi marilah kita melakukan persediaan, kita jadi orang yang cerdik untuk kehidupan kita di hari akhirat. Bekalan yang paling penting untuk kita bawa ialah ilmu dan juga amal. Kita mestilah amalan yang kita lakukan disertakan dengan ilmu. Kita takut sembahyang, rokok, sujud kita, ibadah kita Allah Ta'ala tak terima. Allah Ta'ala nak terima ibadah, amalan ialah amalan yang berkualiti. Kalau amalan yang tidak ada kualiti, Allah Ta'ala tak terima. Macam sembahyang yang tidak ada kualiti, sembahyang tanpa ilmu, sembahyang yang tidak ada kualiti. Macam mana Fatihah, macam mana bacaan yang wajib di dalam sembahyang, rokok dan sujud dan sebagainya, kalau tak kena dengan apa yang Allah Ta'ala suruh, tak sah, maka sembahyang tersebut akan dilimpahkan kepada muka orang tersebut di hari kiamat. Nabi sebut, man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar fala salatalah. Orang yang tak dapat menegak sembahyangnya daripada melakukan kemaksiatan dan juga kemungkaran, seolah-olah dia tak sembahyang. Kita kena yakin dengan Allah Ta'ala. Kita nak anak-anak kita bagus, kita nak diri kita bagus, isteri kita bagus, berakhlak dan sebagainya. Bukan cara kita mari minta air jambi daripada ustaz dan sebagainya. Cara yang paling baik, cara yang dijamin 100% daripada Allah Ta'ala untuk kita nak jaga akhlak anak kita, sosial anak kita dengan sembahyang. Allah Ta'ala sebut, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu dapat menegak orang yang melaksanakannya daripada melakukan kemaksiatan dan juga kemungkaran. Kenapa kita sembahyang kita masih lagi buat dosa? Anak-anak kita sembahyang, rokok dan sujud sebagainya, tetapi mereka masih lagi ada masalah sosial, akhlak dan sebagainya. Kerana sembahyang, mungkin kerana sembahyang yang mereka lakukan itu tidak seperti mana Allah dan juga Rasul ajarkan. Tidak ada ilmu sembahyang yang tidak berilmu, maka sembahyang tersebut tidak ada apa-apa kualiti. Maka tak sembahyang yang tidak ada kualiti tidak dapat menegak orang yang melaksanakannya daripada melakukan kemaksiatan dan juga kemungkaran. Jadi Allah Ta'ala benar, cuma ibadah yang kita lakukan tanpa ilmu, persediaan kepada kita untuk bertemu dengan Allah, untuk menjadi mereka yang bertakwa, mestilah kita berilmu, kita menyediakan ilmu dan juga kita beramal untuk kehidupan kita selepas mati. Dan yang terakhir, untuk kita menjadi mereka yang bertakwa, Sayyidina Ali sebutkan, wasti'dadu liyaumir rahil, melakukan persediaan untuk hari kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Waridha'u bil qalil, tersilap. Yang keempatnya ialah waridha'u bil qalil, redha dengan ketentuan yang sedikit. Dalam erti kata, kita redha dengan qada dan qadar daripada Allah Ta'ala, ketentuan baik dan ketentuan buruk, kita redha. Macam mana kita nak redha dengan ketentuan baik? Kita nak jadi mereka yang bertakwa, kita kena redha dengan Allah. Ketentuan baik, kita redha dengan kita bersyukur. Makna bersyukur, kita gunakan pemberian nikmat kesihatan, harta benda yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, masa dan sebagainya, kita gunakan kepada mentaati perintah Allah, kita infakkan pada jalan Allah Ta'ala, kita melakukan amal ibadah. Itulah tanda kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bukan mulut saja Alhamdulillah, tetapi kelakuan kita sebaliknya, kita belum lagi bersyukur. Bersyukur dengan anggota badan, bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan, kita laksanakan seperti mana yang Allah Ta'ala suruh. Dan redha dengan bala dan juga musibah daripada Allah Ta'ala, kita bersabar.
walaupun musibah dan juga bala yang Allah Ta'ala timpakan kepada kita itu pahit, tetapi kalau kepahitan itu kita telan, insya-Allah akan mendatangkan kesenangan kepada kita di hari akhirat. Seperti mana ubat yang pahit, insya-Allah kalau kita telan ubat tersebut akan menyembuhkan kita, akan mendatangkan kesenangan kepada kita. Jadi mungkin Allah Ta'ala dengan kepahitan yang kita telan, dengan kita bersabar dengan bala dan juga musibah yang Allah Ta'ala timpakan kepada kita, Allah Ta'ala nak hapuskan dosa dan noda yang banyak kita lakukan di atas muka dunia. Mungkin juga Allah Ta'ala nak naikkan darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi marilah kita redha dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan. Ketentuan yang baik kita bersyukur, ketentuan yang buruk kita bersabar. Barulah kita akan menjadi mereka yang bertakwa. Tidak cukup dengan kita melaksanakan apa yang Allah Ta'ala suruh, kita tinggal apa yang Allah Ta'ala larang, kita melakukan amal ibadah, kita buat persediaan, tetapi kita tak redha dengan bala yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita, kita belum dikira sebagai mereka yang bertakwa. Kita marah, wahai Allah, kenapa balakan aku sedangkan aku telah melaksanakan apa yang kamu suruh, aku tinggal apa yang kamu larang, kenapa kamu masih membalakan aku, wahai Allah? Jadi belum bersabar dengan apa yang Allah Ta'ala timpakan, Allah Ta'ala uji kita, maka kita belum dikira sebagai mereka yang bertakwa. Marilah kita redha dengan setiap apa yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita. Cuma kita jangan sampai redha dengan segala-galanya. Kita tak boleh redha dengan maksiat, kita tak boleh redha dengan kezaliman, kita tak boleh redha dengan fitnah. Kalau kita redha dengan maksiat, seolah-olah kita buat maksiat. Orang bawa anak dara kita naik motor, kita tak larang. Orang tanya, kenapa tak larang? Dia kata ketentuan Allah, redha. Itu bukan redha, tak cerdik. Pada zaman penyalahgunaan istilah redha bukan zaman kita, tapi zaman